Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Miss. Allah, slownya suara dia. Sedih je bunyinya. Selamat pagi, Miss. Mana yang lain ni? Tadi aku sebenarnya ni korang ada kelas tak? Pukul 8. Miss, kita orang masih ada kelas. Kita masuk je. Oh iya ke? Okey. Apa, Miss? Tak apa, saya tunggu awak habis kelas dulu. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam dah. Dah keluar dah lecturer awak? Sudah, Miss. Sudah. Okey. Patutlah lain macam suara dia. Kita macam tak cukup orang. Oh, okey. Siapa lagi tak ada ni? Emma yang tak ada. Ha. Emma datang tak hari ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss, Emma datang. Datang. Okey. Dah ready ke? Boleh saya mula ke? Boleh. Boleh? Okey. Boleh, Miss. Okey, kita sambung example 19. Hari ni saya nak awak yang menekan tekan kereta lah pula. Okey, example 19. Dengar? Semua orang dengar? Dengar. Okey. Azizul saya nak awak cari summation X dengan X squared untuk data 1. Tekan kalkulator. Buat macam semalam. Masuk. Lepas tu frekuensi tu semua satu-satu lah. Cari summation X dia dengan summation X squared dia. Faiz ada kat situ. Kita ya sini. Faiz cari untuk data 2 pula. Summation X dia dengan summation X squared dia. Sementara menunggu tu, diorang ni masuk data. Next pula example 20. Example 20 tu kita nak pijul lah. Pijul, cari juga summation X dengan summation X squared untuk markah mix. Razik kira untuk markah mix. Summation X dia berapa? Summation X squared dia berapa? Baik. Okay. Next, example 20. Example 20 kita nak Nisa. Ya, Miss. Nisa kira example 21. Summation X dia berapa? Summation X squared dia berapa?
Dah. Summation X berapa je Zul? Berapa tak dengar? 143. 143. X squared? 1957. 1957. Okey. Faiz dah Faiz? Belum. Baru keluarkan Belum. kalkulator tadi. Astaghfirullahalazim. Okey, baiklah saya tunggu. Siapa lagi orang lain yang kalau dah settle kira tu bagi tahu? Sebelum kita jawab soalan kita cari dulu summation dia semua. Dah ke? Lamanya kau tekan calculator. Lupa dah ke? Sekejap Miss tengah masuk ke data. Okey. Miss. Miss. Kita pergi Faiz dulu. Okey. X. Submission X 143. Kalau X square X squared. 2307. 2307. Okey. Pijol? 45. Apa dia? Submission X. Summation X 405. X squared? 32895. 32? 8 8? 25. 25. Okey. Razik dah settle Razik? Dah. Summation dia? 405 Okey. X squared? 33249. 33249. Okey. Nisa dah ke? Dah. Okey. Summation X? X 1518. Okey. X squared 232306. 232306. Okey. Thank you. Alright. Kita dah cari ni baru kita senang nak jawab soalan lah. Kita boleh pergi dengan laju je. Alright. Benda ni memang awak boleh tekan je. Dia tak ada markah awak nak tunjuk awak tambahkan satu-satu dapat berapa. Lepas tu awak squarekan satu-satu awak tambah dapat berapa. Tak perlu. Kira macam dia tak ada markah jalan kerja kat situ. Awak terus tulis je summation X berapa, summation X squared berapa. Dia memang dah terus dapat markah dah. Okay. Kita pergi example 19. Given we have two data as listed below. We have data 1 and data 2. Saya dah terus cari dah tadi. X dia berapa, summation X squared berapa. Find the mean and standard deviation for the above data and interpret the values obtained. Maksudnya kita kena komen lah. Bila suruh komen, it's basically based on our standard deviation. Itu semalam kita belajar pasal dua komen tu. Okay, kita pergi data 1 dulu. So data 1 tadi, sambung balik kat tuan dia tadi, Jijul. Kita dah ada dah. Kita dah ada dah ni. Awak punya summation X tu 143. Macam mana kita nak cari mean? Guna formula ada rumah tu. Okay, so 143 ni saya nak kena bahagi dengan berapa? Bagi dengan nilai 1.
Bahagi dengan bilangan data. So data semua sekali ada berapa? 11. Okay, so 143 divided by 11 dapat berapa? Dia pula. 13. Okay, itu baru untuk min. Next, sambung pula. Kita nak kena cari standard deviation. So nak cari standard deviation, formula dia fix Tengoklah dalam list awak tu. Kita ada summation of x squared. So tadi 1957. Tolakkan dengan summation x that u squared. So 143 squared divided by n kita tadi 11. The whole thing divided by n minus 1. So kena bahagi 10. Jijol tekan calculator dapat berapa ni? Lamanya tekan calculator. Dapat berapa? 3.13. 3.13. Okey, saya percaya juga awak ni. Kalau salah, kita salah bersama-sama. Okey, settle untuk data 1. Thank you. Faiz, sambung. Data nombor 2. So, data yang kedua, tadi kita dah ada summation x pun 143. Okey, so maksudnya min kita samalah kan? Tak berubah. Okay, Faiz kira dia punya standard deviation Faiz. Square root of summation of x squared. So tadi awak bagi saya 2307. Tolak dengan summation of x that u squared. So 143 squared divided by 11. The whole thing divided by 10. Nama 2.18. 2.18. 6.693. Apa lain macam ni jawapannya? 6.93. Pak Ijat balik tekan calculator tu. 6 point? Oh, okey. 693. 693. Okey. Semua orang pun tekanlah juga calculator bersama Faiz. Betul lah tu. Tengok siapa yang erti tengah calculator ni. Betul. Okey. So sekarang standard deviation siapa yang lagi tinggi? Data 1 ke data 2? Data tu. Data 2 yang lagi tinggi. Okey, kita tengok komen kita semalam. Kalau standard deviation tinggi, apa komen yang kita kena cakap? Less dispersed, more consistent. Yang lagi tinggi. Kalau standard deviation kita lagi tinggi. More dispersed, less consistent. Okay, good. Itu yang kita nak kena komen. So, kita boleh cakap kat sini maksudnya data tu is more dispersed and less consistent. Berbanding siapa? Berbanding data lagi satu lah. Compared with data 1. Okay. Itu je cerita kita pasal komen. Yang saya cakap semalam lah cerita pasal dispersity dengan consistency. Okay. That is one the option. Boleh juga awak nak komen untuk data 1. So kalau data 1 standard deviation kita lagi rendah. Kalau lagi rendah komen kita akan jadi terbalik. Maksudnya data 1 is less dispersed and more consistent compared with data 2.
Dua-dua komen tu kita terima. Pilihlah mana-mana yang awak rasa awak nak lah. Okay. Yang penting kita mesti cerita pasal disperse. Kita mesti cerita pasal consistent. Jangan terbalik. Ingat konsep. Standard deviation tinggi, jarak jauh. Bila jarak jauh, dia lagi berselerak. So, more disperse, tak konsisten. Okay. Dah ke? Dah. Dah. Okay. Settle. Kita boleh proceed pergi example 20. Example 20, the data below shows the marks obtained by Nick and Fiz in 5 tests. Okay, maksudnya Nick dengan Fiz dia jawab ada 5 test, ada semua markah kat situ. Which student shows a better overall performance? Maksudnya dia nak tengok siapa yang lagi bagus lah, siapa nak jadi nombor 1 lah senang cerita sekarang ni. Dia tak cakap kena cari apa kan? Saya suruh cari tu dulu. Okay, selalunya kalau dari segi konsep, orang akan nak cari siapa lagi bagus, awak akan cari purata markah. Betul tak? Betul. Okay. So sekarang ni kita cari average lah, mean dulu untuk markah orang dua orang ni. Kita mula dengan Nick. Nick tadi siapa yang cari data ni? Fijal kan? Fijal, mean dia berapa? Uh, 81. 405 kena bahagi dengan 5. 5. So dapat 81. Okay. So tu untuk markah Nick. Okay, untuk markah Fiz. Razik, dia punya mean berubah tak? Tak. Tak, sebab summation kita sama kan? Ha. Okay, so sekarang ni maksudnya saya tak boleh lah nak tentukan siapa dapat nombor 1 sebab dua-dua mean dia sama. Tapi dia nak tanya ni siapa yang lagi better sebenarnya. Okay, bila kes macam ni maksudnya sebab itulah kita tak boleh pakai konsep purata, konsep mean average tu kita tak boleh. Kita kena cari standard deviation. Kenapa standard deviation? Sebab tadi kita dah highlight standard deviation yang cerita pasal konsisten. So siapa yang lebih konsisten, dia lah yang lagi bagus. Betternya, better as overall. Okay. Fijal kira dia punya, Nick punya standard deviation, Razik kira Fiz punya standard deviation. Saya punya dah. Berapa? 10.54. 10.54. Lagi seorang? Lamanya awak tekan kalkulator. Tekan-tekan dapat make error. Ikut 2.236. Tuan badan dia mana? Hilang dah. Yang ada kat sebelah ni. Dia kira apa? Saya nak jawapan dia. Dia kira tak dapat ke tu? Kalkulator habis bateri. Kalkulator berhang ke? Dapat berapa? Oh, dah kejap. Gelabah dia tekan kalkulator. Razik okey tu. Lamanya. 2.23 ni. Aduh, hai, lama saya nak tunggu jawapan. 2.23? Ya. 24. 24. 24. 2.24. Okey. Wih, lama betul saya tunggu tekan kalkulator. Alright. So sekarang ni siapa yang lagi bagus? Nick ke Fiz? Razik. Alih-alih Razik. Tak ada dalam soalan. Nick yang lagi bagus. Kenapa Nick yang lagi bagus? Sebab standard dia kecil.
Sebab standard deviation dia lebih rendah. Good. So maksudnya kita nak komen macam ni. Takkan kita nak cakap standard deviation dia rendah dia lagi bagus kan? More consistent. More consistent. Yes, good. So maksudnya kita nak cakap next marks is more consistent. So maksudnya next lah yang next lah yang shows better overall performance. Okay. So this is an example kalau mean kita sama. Kalau first tu awak dah cari mean tak sama, okey lah, awak dah boleh pilih lah purata orang yang lagi tinggi tu yang lagi bagus. Kan? In this case tak jadi macam tu sebab mean dia dua-dua sama. Sebenarnya sama juga dengan example 19 tadi. Example 19 tu pun kalau kita tengok mean dia dua-dua sama. So kat situ pun kita tak boleh nak interpret data sebab dua-dua purata dia sama. So memang kena tengok standard deviation. Maksudnya standard deviation ni second option selepas mean. Kalau mean kita sama. Okay. Boleh proceed? Boleh. Boleh. Alright. Kita pergi example 21. Tadi yang kira ni Nisa kan? So the following. Okay. Kita cerita pasal blood pressure of 10 patients sekarang. And then dia dari situ part A. Find the mean and standard deviation of the 10 patient. Okay Nisa. Mean dia berapa? 1518 bahagi 10 dapat 151.8. 151.8. Good. Okay. Next kita nak cari standard deviation pula. So 232.306 tolakkan dengan 1518 kuasa 2 bahagi 10. The whole thing divided by 9. 14.428. 14.428. Saya harap semua orang tekan kalkulator jugalah bersama-sama Nisa. Dan dapat jawapan yang sama. Okey ke? Okey. Okey, kita pergi B. Okey, B ni baca dulu soalan. Find the number of patient whose systolic blood pressure exceed 1 standard deviation above or below mean. Faham ke tak faham tu? Dia Saya antara terus nilai X nilai mean dengan standard deviation. bukan. Bukan antara. Kalau kita translate bahasa Melayu, cari bilangan pesakit yang blood pressure melebihi 1 standard deviation above or below, atas dan bawah mean. Maksudnya sekarang ni kita kena cari range of blood pressure dulu. Okay. Range blood pressure dia kata plus minus lah, above below 1 standard deviation daripada mean. Okay. So mean kita ada 151.8. So maksudnya lower boundary kita yang below lah kan, yang tolak. So satu mean beza dia 1 standard deviation. Maksudnya untuk nak dapat range yang bawah is 151.8, below kena tolak. Tolakkan standard deviation 14.428. Itu yang kalau below. Range atas dia pula above mean, maksudnya 151.8 pluskan dengan 14.428. Itu maksudnya 1 standard deviation above or below mean. Okay, kira. Range atas dia berapa, range bawah dia berapa. Yang bawah, yang tolak 7. Kalau lower boundary 137.372. 137.372. Okey, apa? Kalau upper boundary 166.228. 228. Okey. So sekarang maksudnya dia kata kita kena cari bilangan pesakit, number of patient that their blood pressure is in this range. Pesakit yang ada blood pressure dalam range ni daripada 137
16.37 sampai 166.22. So daripada 10 pesakit tadi kita kena cari siapa yang ada dalam range ni. 165 kita terima kan? 165 kita ambil. 135 tak. 151 kita ambil. 155 ambil juga. 158 kita nak. 146 149 124 kita reject. 162 kita nak. 173 kita reject. So ada berapa pesakit kat situ? 7. Ada 7. Yes. So number of patient yang ada dalam range 7 patient. Okay. Dah ke? Okay ke? Sudah. Sudah. Alright, settle untuk ungroup. Next kita nak masuk standard deviation untuk group data pula. Basically benda yang sama, cuma kalau group data kita kena cari midpoint dia dulu. Banyaknya soalan dia. Tak apalah, yang ni saya terus bagi je lah. Daripada tunggu awak tekan calculator masih tak sempat pula. Okay. Kita pergi example 22. Saya harap semua orang dah terror ya tekan calculator, masukkan data tu. Okay. So, kita pergi nak cari mean, variance and standard deviation of below. Okay. So, maksudnya kita kena cari midpoint dulu. Macam mana nak cari midpoint semalam? Tambah bagi 2. Tambah bahagi 2. So, kat situ midpoint kita akan jadi 10, 30, 50, 70, 90. Itu dia punya midpoint. After that awak masuklah dalam calculator macam tadi, sama lah masukkan frekuensi, masukkan midpoint. Saya nak cepat, saya terus bagi je. So summation of fx kat sini kita akan dapat 6140. And then summation for fx squared kat sini awak akan dapat 372,800. Okay. So sekarang semua stand by calculator, kita nak kira. First one kita nak kena cari mean. So in order to find mean, summation fx, so 6140 bahagikan dengan summation of f. Summation f tu frekuensi tu kita tambah. Ini tadi patutnya awak akan dapat 120. So 6140 bahagi 120 dapat berapa? 51.17. 51.17. Sama, semua orang dapat? Dapat. Okay, settle untuk mean. Next kita nak cari variance. So variance, beza dia dengan standard deviation, dia S squared sebenarnya. Macam tadi. Okay, maksudnya kita cari tu jangan tekan set lah. Yang isi dalam set tu sama. So 372,800 tolakkan dengan 6140 kuasa 2 bahagi 120. The whole thing divided by 190. Sama je macam tadi, cuma dia tak ada set kat luar je. Okay, kira variance dapat berapa? Kat 92.25. 7? 5. 5. Okay. And then last one kita nak cari standard deviation. Kalau standard deviation maksudnya S lah. Kita setkan je variance yang awak dapat tadi. So set of 22.20. Setuju semua orang ni? Setuju. 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 Okay. Settle example 22. Okay. Kita pergi seterusnya. Example 23. Yang ni pun sama lah. Dia dah bagi ada 2 kat situ. Estimate median, mean and standard deviation. Saya skip lah soalan ni. Dia macam senang sangat je. Awak kira Awak kira next class saya masuk saya check. Example 24. Alamak. Okay. Example 24 tu pun sama.
Saya tinggalkan 3 soalan. 23, 24, 25. Soalan dia semua minta standard deviation je tu. Okay, kita pergi last part. Okay, cerita pasal skewness. Okay, bahagian akhir sekali kita nak cerita pasal skewness ni, Pearson coefficient skewness. Dalam soalan, kalau dia minta ni memang dia akan clearly cakap dia nak cari Pearson coefficient of skewness. Okay, Pearson coefficient skewness ni notation kita as subscript K, SK. So maksudnya kalau soalan tak minta find Pearson coefficient, dia akan minta find SK. Boleh lah, benda yang sama. And basically kita ada 2 formula. First formula, yang first box tu awak ada dalam nota kan? 3 times mean minus median over standard deviation. And then ada lagi satu option, kita boleh juga buat mean minus mod over standard deviation. Okay, result dia kalau kita dapat jawapan positif, maksudnya dia jadi positively skewed. Kalau dia dapat jawapan negatif, dia akan jadi negatively skewed. Okay. But then, sebab jadi kan kita kira kan, kita dapat tu pakai formula tu, sama ada 2 formula, jawapan kita in the range of number. Kalau skewness sebelum ni, semua kita lukis bukit tu baru kita nampak. Nak positively skewed ke negatively skewed, ikut gambar bukit je. Tapi Pearson coefficient kita dapat nombor. Bila dapat nombor, kita punya komen perlu lebih spesifik. Kira ni lah yang paling tepat sekali. Okay, so itu range dia. Maksudnya kalau soalan minta cari Pearson coefficient, and then dia suruh komen kita tu mesti lebih detail. Macam dalam range ni. Okay. Dia senang je, konsep dia kalau 0 up to 0.5 positif, dia akan jadi slightly positive skewed. Kalau terbalik ke arah negatif, 0 up to negative half, dia akan jadi slightly negative skewed. Okay. Next, in the range of 0.5 up to 1 pula. Daripada 0.5 sampai 1. Kalau positif, komen kita moderately positive skewed. Kalau negatif, moderately negative skewed. And then last one, kalau kita lebih daripada 1. Kalau positif, higher than 1, dia akan jadi highly positive skewed. Kalau negatif, highly negative skewed. So kita pakai komen yang sama kat situ. Positif dengan negatif. Kalau range kita 0 sampai 0.5, dia punya komen slightly. Kalau atas sikit 0.5 sampai 1, moderately. Kalau lebih besar daripada 1 macam tu, komen kita akan guna highly. So ada 3 jenis komen. Slightly, moderately, highly. Based on number of our question. Okay, kita terus jawab example 26. Boleh? Boleh proceed? Okay. So given the follow, sort the data, find Pearson coefficient of skewness. Okay, susun dulu data tu. Jom kita susun bersama-sama. Bukan saya lah, awak yang kena susun. Okay, susun data tu. Start dengan berapa tu? Dia dah tolong susun Dah. Oh, dia dah susun lah. Alah, baru nak susun. Okay, settle. Kita cari 3 benda lah. Soalan ni kita jawab dua-dua lah. Kita mula dengan mean dulu. Okay, cara nak cari mean? Tambah semua bahagi bilangan data. So, tambah semua sekali. Tolong tambah semua sekali dapat berapa? Bilangan data kita ada 10. Empat lapan terus. 24 point? 2.48. Jawapan dia 2.48. Okay. Alright, settle untuk mean. Next kita cari median. Macam mana nak cari median? Data tengah-tengah. Data tengah-tengah kita kat mana sekarang ni? Median kalau saya guna yang Miss kata. Apa benda?
Yang kena masukkan dalam table tu kan, saya dapat 2.45. Masukkan dalam table dapat 2.45. Yang masukkan tu. Oh, masuk dalam kalkulator. Yelah. Okey, tu ke dalam kalkulator. Kalau kat depan ni, dalam ni saya nak cari median. Oh, Dua Ini kan. Betul. Dia duduk Q2. Q2 duduk kat tengah-tengah tu. Tak boleh nak ada nombor. So, kena tambah bagi 2. 2.4 plus 2.5 divided by 2. Barulah muncul jawapan tu. Tadi ni tak 2.45. Okey. Mod pula. Mod kita berapa? Dua poin empat. 2.5. Okey. Settle dah ni, kita kena cari last one, standard deviation. Tadi Nisa dah masuk calculator Nisa. Summation X squared dia berapa Summation X squared dia 67.52. 7.52. Okey. So kita kena cari standard deviation. Walaupun calculator keluar terus jawapan, tulis ini makan jalan kerja. Tak boleh alih-alih ada jawapan je. So 67.52 tolak 24.8 kuasa 2 bahagi dengan 10. The whole thing divided by 9. Dapat berapa? Kosong poin 8. Lain-lain jawapan ni. Nisa 0 point something. Yang 2.48 tu bukan 2.48 ke? 24.8. 2.48 tu mean dia. Kita kat situ summation X squared. Summation X. So, berapa tadi? 0.82. 0.82. Ambil lebih sikit. Ambil lebih sikit. 0.82. 817. 818. 818. Okey. Dah semua dapat ni? Dapat. Okey, so sekarang kita nak cari Pearson coefficient. So kita pakai formula yang pertama dulu. Kita nak tengok dua-dua ni, jawapan dia nanti ada beza tak? So first tu kita pakai yang 3 dulu 3 darabkan dengan mean minus median bahagi standard deviation. Cuba kira dapat berapa? Okey, itu first Pearson coefficient yang kita dapat. Second, kita cuba pakai second formula pula. Mean, so 2.48 minus mod 2.4 bahagikan dengan standard deviation. Okey, dapat berapa? 978. Okey. So, jawapan dia takkan sama, tapi kita tengok kat bahagian komen pula. Sekarang ni dia 0.1 dengan 0.09. Apa komen kita? Ikut range tadi, saya patah balik naik atas. Tadi yang dalam nota awak tu ada kat sini. 22.3. Dia ada kat sini. 0.1 ada kat sini, 0.09 pun ada kat sini. Maksudnya, walaupun jawapan kita berbeza, kita akan dapat interpretation yang sama. So, kat situ komen kita yang mana tadi? Slightly ke moderately ke highly? Moderately? Slightly positive skewed. Okay. So sebenarnya kalau soalan keluar macam tu, awak tak perlu pun cari dua-dua macam ni. Saya nak tunjuk je awal-awal ni. Awak cari salah satu dah cukup. Kira jawapan nilai SK kita boleh 0.11, boleh 0.01 lah sebenarnya. Itu kalau kita bundahkan. In the sense of value itself, dia lebih kurang plus minus je kat situ. In the sense of comment, interpretation, dia akan dalam lingkungan yang sama. Dia mesti slightly lah kat situ. Dia tak ada seorang dapat positif, seorang dapat negatif. Itu confirm dah salah tu. Okay. Diam tanda setuju kot.
Saya pergi seterusnya. Boleh. Boleh? Example 27. Okay. Dia ada record untuk 160 orang. Calculate the Pearson coefficient. Then sketch the distribution. Ada tambahan soalan kat situ. Kita kena sketching pula. Okay. Kita carilah satu-satu. Ni kita kena cari midpoint dia dulu. Lepas tu kita kena masukkan dalam data. Saya bagi ni dah terus Awak carilah. Saya bagi je lah terus jawapan dia. Kita nak jawab masa. Okey. Min kat sini kita akan dapat 56.031. Okey. Median akan dapat 57.344. Mod akan dapat 59. And then last one, standard deviation akan dapat 11.582. Okay. Macam mana dapat satu-satu ni? Saya rasa semua orang dah diri lah. Masuk kat kereta, tekan tu, maksudnya boleh dapat lah Okay. So, kita guna 4 item ni, kita nak cari Pearson coefficient. Kita pakai formula yang pertama dulu tadi, 3 darabkan dengan min minus mod over standard deviation 11.582. Tolong kira yang ni dapat berapa? Dan dengan lagi satu, min. Saya salah masuk, minta maaf. 3 min tolak median, salah masuk nombor 56.031 tolak 57.344. Yang first tu negatif 0.34. Dapat negatif 0.34. 0.34. Lagi satu ni negatif Negatif 0.258. 58. Okey. Dapat ke semua orang? Dapat. Dapat. Alright. So lagi sekali, nombor dia tak sama tapi kita akan check kat situ. Bila awak bundakan dia ke satu angka, satu digit, dia akan dapat nombor yang sama kan? Negatif 0.3, yang sini pun dapat negatif 0.3. Okey. So komen kita apa? Ni confirm negatif, dia dah ke arah negatif skewed. Cuma kita nak tahu dia slightly ke moderate atau high. Negatif 0.3 dalam lingkungan siapa? Slightly. Slightly. So komen kita slightly negative skewed. Okay? Okay. Okay. Kita pergi example last. Example 28. Panjang betul lah kat ni. Saya pun bagi jugalah sini. Awak kira skewness dia je. Okay. Median. Kat sini akan dapat 1205. Mod akan dapat 1125. Min 1276.98. And then last one, standard deviation akan dapat 443.32. Okay. Tolong kira Pearson coefficient dia. Kita pakai dua-dua formula jugalah. Nanti kalau soalan exercise keluar, exam keluar, awak boleh pakai salah satu je, tak payah tunjuk dua-dua pun tak apa Okay. Yang 3 darab min tolak median dulu.
negatif 3.7. Dapat negatif. Macam tak negatif je. 0.487. 0.487. Yang first Okey. Yang second. Kosong. 0.343. 0.343. Okey. So kat situ nombor dia lagi sekali lah ada plus minus dekat sikit je. Bila tengok dua-dua kurang lagi daripada 0.5. So dia stick komen yang sama lah. Slightly positive skewed. Itu je cerita untuk Pearson coefficient. So biasanya kalau keluar soalan dia anak-anak lah. A dia suruh cari mean, lepas tu dia suruh cari mode, dia suruh cari standard deviation. D find Pearson coefficient. Dia tak adalah dalam satu soalan terus. Pearson coefficient biasanya dia A lain, B lain, C lain, D lain. Soalan topik 6 biasanya macam tu, dia ada anak-anak dia apa. Make sure awak masukkan nombor yang betul kat dalam formula yang betul. Dia confirm betul lah tu, dia tak ada masalah pun sebenarnya. Oh tadi saya terlupa. Dah ke yang example 28 ni? Ya. Example 27 tadi kita tak jawab habis dah. Saya ter-highlight dah kat tu. Soalan tu minta sketch the distribution. Okay, kalau sketch maksudnya dia nak suruh lukis gambar bukit tu. So awak kena lukis distribution awak tu. Kalau slide ni tu dia tak kisahlah sangat. Awak yang penting nampaklah adalah kecenderungan ke arah negatif tu ada echo lah ke arah negatif. Cukup. So kalau soalan minta comment ataupun interpret cerita pasal skewness tu lah, negatif ke positif, slightly, moderately, highly. Ingat slightly, moderately, highly ni berlaku kat Pearson coefficient je sebab itu yang kita ada nombor. Kat tempat lain tak boleh sebab kita tak tahu range dia apa. Okay. Kalau dia suruh sketch distribution, maksudnya dia nak suruh lukis gambar bukit tu lah, awak punya distribution tu awak kena lukis. So hati-hati baca soalan minta apa sebenarnya. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Alright. So kalau tak ada, habislah topik 6 kita. Minggu depan kita masuk topik 7 dengan topik 8. Kuliah kat topik tu topik 7 kat kuliah, topik 8 kat tutor. Alright, lepas tu esok Khamis last saya bagi masa in case awak nak check assignment dengan saya. Check tu saya bagi tahu jawapan Arif betul ke salah je tau. Tak adalah saya nak ajar awak jangan nak tanya saya ni macam mana nak jawab soalan ni. Saya tak layan lah. Lepas tu kalau nak check dengan saya make sure hantar terus nombor 1 sampai nombor 5. Awak tanya saya satu soalan nanti saya pun dah confused dah. Okay. Baik, Miss. Tapi kalau tak nak check tak apa, pastikanlah dapat markah penuh tu. Boleh WhatsApp. WhatsApp je. WhatsApp kat saya pun boleh. Okay. Siapa tak dapat markah penuh ni saya ketuk dia. Jujur. Alright, kita jumpa minggu depan. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Miss.